وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dah berada dalam sesi live pada pagi ini. Mohon untuk share dan juga like kita punya sesi live pada pagi ini kepada boleh share kepada rakan-rakan yang lain. InsyaAllah semoga mereka pun dapat sama-sama join sesi pada pagi ini. Jadi macam biasa kita akan sama-sama baca ayat per ayat, kemudian kita baca terjemahan ayat tersebut, and then kita akan kupas serba sedikit berkaitan dengan hukum tajwid, berkaitan dengan hukum tajwid secara ringkas, dengan cara yang ringkas dan juga formula-formula mudah untuk sahabat-sahabat kita yang baru belajar Quran. Dan juga kita akan sebut-sebut jugalah nama-nama hukum tajwid supaya sahabat-sahabat kita yang dah belajar boleh ulang kaji sama-sama, insyaAllah. Okay, jadi boleh bantu saya untuk sharekan sesi live pada pagi ini dulu, sebelum kita mulakan hari ini insyaAllah pada muka surat yang ke-67. Semalam kita selesai 64, cuma hari sebelum tu kita dah baca muka surat 65 dan 66. Kita terskip dua muka surat semalam. Kita dah selesaikan, Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah hari ini kita akan sambung muka surat yang seterusnya pada muka surat 67. Jadi sahabat-sahabat yang baru first time join, mungkin belum pernah tahu sesi live pagi ni. Okay, sesi live pagi ni kita buat setiap hari Isnin hingga Jumaat. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa kekangan, saya akan buat live Isnin hingga Jumaat lah, pukul 9 hingga 10 pagi. Kemudian apa yang dibincangkan dalam sesi live ni adalah kita baca satu ayat per satu ayat, kemudian kita baca terjemahan ataupun kemudian kita tengok pada hukum tajwid. Okay? Hukum tajwid tu kita akan ulang-ulang, ulang-ulang hukum yang sama, sebab dalam ayat-ayat yang kita baca tu sebenarnya berulang hukum-hukum yang sama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena konsisten lah untuk join kan, untuk dengar, supaya pengulangan tu dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan mahir dalam bacaan Al-Quran, insyaAllah. Walaupun tuan-tuan dan puan-puan zero, sentiasa dengar, sentiasa ulang, insyaAllah akan membantu. Kadang-kadang join live pun dah boleh mengaji, kan, insyaAllah. Kalau ada yang nak request untuk semak bacaan dan sebagainya, boleh juga request, insyaAllah saya cuba dengarlah, kita baca dalam 1-2 ayat pun okey dah. Okay, insyaAllah. Okay. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa boleh share live pagi ni dulu, ajak sahabat-sahabat kita yang lain supaya mereka dapat sama-sama ambil manfaat daripada sesi pagi ni. Sekejap je kita buat, dalam 1 jam sehingga pukul 10. Dan kemudian tuan-tuan dan puan-puan boleh teruskanlah aktiviti harian. InsyaAllah kita dah mula dengan baca Quran. InsyaAllah aktiviti kita selepas ni dipermudahkan oleh Allah dan menjadi lancar, insyaAllah. Jadi kita mulakan dulu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita akan mulakan pada muka surat yang ke 67. Okey, surat 67 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Okey, wasari'u, okey, tanda ombak ataupun mat selepasnya bukan huruf yang bersabdu, maka kita baca dengan bacaan 4 ataupun 5 harakat. Okey, 4 ataupun 5 harakat. Okey, kemudian kita nampak ada tanwin yang tidak selari, selepasnya bukan huruf lam ataupun ra, maka kita baca dengan dengung. Okey, baca dengan dengung. 2 harakat juga. Nun kosong selepasnya huruf lam ataupun ra, maka tak boleh baca dengung. Okey, kalau tadi bukan lam ataupun ra, maka tak kita baca dengung. Kalau selepasnya lam ataupun ra, maka kita tak boleh baca dengung. Jadi caranya macam mana? Pergi kepada step kedua, masuk ke dalam huruf yang bersabdu. Jadi huruf yang bersabdu dekat sini adalah huruf huruf ra. Huruf ra adalah huruf yang bersabdu, maka kita baca dengan idgham. Okey, idgham bila gunnah. Kita masuk tanpa dengung, tanpa gunnah. Gunnah tu dengung lah. Kemudian hati-hati pada sabdu yang berturutan di sini, di atas huruf ra dan juga di atas huruf ba. Okey, jangan tinggalkan salah satu daripada sabdu tersebut. Okey, kena hati-hati ketika sabdu berturutan. Okey, wajannatin, nun yang bersabdu sama seperti mim yang bersabdu, wajibul gunnah, maka cukupkan dengung 2 harakat. Okey, tanwin selari. Okey, kalau tanwin tadi tidak selari, yang ni tanwin selari, maka kita baca dengan jelas, iaitu bacaan izhar halqi. Okey, bacaan tanwin selari sama dengan bacaan nun yang ada tanda mati. Okey, nun yang ada tanda mati. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang baru belajar dan sebagainya, tak perlu risau, just faham kepada formula ataupun tanda-tanda baris-baris yang ulama dah buat ni, supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat mengaji dengan baik, tanpa perlu ingat hukum-hukum tajwid. Jadi nama-nama hukum tajwid tu disebut supaya tuan-tuan dan puan-puan yang belajar boleh ulang kaji lah. Itu tujuannya, insya-Allah. Okey. Okey, dan insya-Allah di sini lam kosong abaikan dalam bacaan. Kalau lam ada tanda mati baru kita bunyikan dalam bacaan. Okey, dan hujung lil muttaqin mat lazim mat arid li sukun, maka boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakat. Tengok pada terjemahan. Dan bersegeralah kamu mencari keampunan daripada Tuhanmu dan mendapatkan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Okey, dan Allah suruh kita supaya bersegera meminta ampun ataupun bertaubat kepada Allah dan mendapatkan syurga. Maksudnya kita buat amalan baik lah, bersegera buat amal baik dan juga minta ampun selalu, insya-Allah. Okey. Jangan kita wasari'u ila ila dunya saja. Maksudnya jangan kita bekerja-kerja untuk dunia saja. Kan bila tiba bab akhirat kita dah perlahan, malas, slow dan sebagainya. Okey, sebab Allah suruh kita bersegera. Okey. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Okey, alladzina yunfiquna fis sarra. Nun kosong selepasnya bukan lam ataupun ra. Jadi kaedah ataupun formula untuk nun kosong ni seperti mana dengan tanwin yang tidak selari.
Okey, seperti tanwin yang tidak selari. Maka kalau selepasnya bukan lam ataupun ra, kita baca dengan berapa harakat? Kita baca dengan cara macam mana? Iaitu dengan dengung. Okey, dengan dengung. Jadi ingat formula-formula tu, insya-Allah mudah saja, tak susah-susah pun. Okey. Kemudian fis sarra, lam yang kosong abaikan dalam bacaan, lam kosong abaikan dalam bacaan. Okey, kemudian tanda mat ataupun ombak ni selepasnya bukan huruf bersabdu, ombak selepasnya bukan huruf bersabdu, maka kita baca dengan 4 ataupun 5 harakat. Cuma kalau kita nak berhenti pada fis sarra, boleh baca sehingga 6 harakat. Sebab di sini mat wajib muttasil lah. Sama juga wadh-dara. Macam mana kita tahu mat wajib muttasil? Iaitu hamzah, huruf mat ni dengan hamzah bertemu dalam satu perkataan ataupun satu kalimah. Okey. Okey, di sini lam ada tanda mati. Kalau tadi lam kosong, di sini lam ada tanda mati bukan kosong, maka kita perlu baca dalam bacaan. Sama juga. Ada 3 contoh dekat sini. Okey, ni lam kosong, jadi abaikan dalam bacaan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Okey, lam ada tanda mati, maka kita kena baca. Kena sebut, kena bunyikan lam tersebut. Okey, baik. Kita tengok pada terjemahan 134, iaitu orang-orang yang berinfak pada waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang membuat kebaikan. Iaitu siapa yang Allah bagi syurga ni? Ciri-ciri dia iaitu orang-orang yang berinfak, orang yang bagi sedekah dan sebagainya pada waktu bila? Lapang dan juga waktu sempit. Waktu lapang senang kan? Biasanya waktu lapang ni tak ada masalah ataupun tak ada isu lah untuk kita bagi sedekah, bagi sumbangan dan sebagainya. Tapi waktu sempit ni, waktu sempit ni berapa ramai yang boleh bagi sumbangan? Walaupun tak semestinya sumbangan tu dari segi material ataupun kewangan, kita boleh bagi sumbangan juga dari segi tenaga. Contoh kalau surau, masjid dan sebagainya buat program kan, perlukan dana dan sebagainya, kita tak ada kemampuan dari segi kewangan, tak ada masalah. Kita pergi surau masjid untuk kita bagi support ataupun kita bantu mana yang perlu. Kalau ada program masakan dan sebagainya, kita pergi bantu untuk masak dan sebagainya. Macam tu. Okay, waktu lapang ataupun waktu sempit. Itu ciri-ciri untuk orang yang diberikan syurga, dapatkan syurga. Dan juga memaafkan kesalahan orang lain, menahan amarahnya. Okay, sebab mukmin yang kuat adalah bukan mukmin yang gagah kan, tetapi mukmin yang dapat menahan marah dia. Ketika dia marah, waktu tu kita tahan. Dan juga memaafkan kesalahan orang lain. Kita maafkan kesalahan orang lain. Kalau boleh setiap kali sebelum tidur tu kita niatlah supaya kesilapan orang kalau ada buat dengan kita maafkan. InsyaAllah dengan asbab tersebut juga, kalau ada kesilapan yang kita buat terhadap kawan-kawan kita yang lain, dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والذين إذا فعلوا فاحشة. Okay, tanwin yang selari, terus baca dengan bacaan jelas. Fahishatan, tak perlu dengung. Maka dekat sini izhar halki. Okay, kemudian tanda mat ataupun ombak selepasnya bukan huruf bersabdu, maka baca 4 ataupun 5 harakat. Nun kosong selepasnya bukan lam ataupun ra, sama kaedah dia seperti tanwin yang tidak selari, iaitu baca dengan dengung. Dengung di sini dengan keadaan ikhfa hakiki. Kemudian mim mati bertemu dengan huruf za, maka dekat sini adalah bacaannya izhar, jelas. Mim ada tanda mati ataupun nun ada tanda mati, dua-dua kena baca dengan jelas. Mim jelas, nun jelas. Cuma dekat sini idgham, izhar syafawi. Okey, zakarullah. Okey, kalau Quran tuan-tuan dan puan-puan ada
tanda warna-warna biru, hijau dan sebagainya. Mana-mana tanda yang warna kelabu macam ni, kan, kalau kita baca wasal ataupun sambung, tak perlu kita bacalah ataupun kita tak perlu tengok pun. Jadi maksudnya kalau kita sambung zakarullah terus. Okey, kalau kecuali kita berhenti. Kalau kita berhenti baru kita baca panjang. Zakaru. Okey. Fastaghfiru. Ni pun sama juga. Warna kelabu ni kan, abaikan kalau kita sambung. Fastaghfiru. Wa man yaghfiru, nun mati selepasnya huruf selepasnya bukan huruf lam ataupun ra, maka kita baca dengung 2 harakat. Di sini idgham ma'al gunnah, caranya masuk dalam huruf ya. Wa man yaghfiru dzunub. Okey, lam kosong abaikan dalam bacaan. Okey, mim mati bertemu dengan ya, sama juga macam tadi. Nampak je tanda mati, terus baca dengan izhar. Di sini izhar syafawi. Okey, baik. Jadi kita tengok pada terjemahan. Dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji. Okey, ni ciri-ciri orang yang mendapat syurga lah, kan, ataupun orang yang bertakwa. Dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon keampunan atas dosa-dosanya. Dan sesiapa lagi yang dapat mengampunkan dosa-dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedangkan mereka mengetahui. Okey, yang dimaksudkan dengan perbuatan keji di sini, ada nota sini, fahisyah ialah dosa besar yang akibatnya tidak hanya menimpa diri sendiri tetapi juga orang lain, seperti zina dan juga riba. Menzalimi diri sendiri ialah melakukan dosa yang akibatnya hanya menimpa diri sendiri, baik besar maupun kecil. Jadi dekat sini ciri-ciri orang yang bertakwa yang dapat syurga, salah satunya adalah bila melakukan perbuatan keji ataupun menzalimi diri sendiri. Perbuatan keji maksudnya perbuatan yang dosa besar lah, kalau tulis kat sini, dosa besar. Jadi kita segera mengingati Allah dan memohon ampun. Maksudnya kita terus bertaubat. Contoh kita ada buat dosa besar, kan, terus kita ingat bahawa ni adalah dosa besar, kita menyesal, kita terus bertaubat. Sebab apa? Sebab ini salah satu motivasi ataupun ayat yang Allah nak ingatkan kepada kita orang yang beriman, supaya kalau kita buat dosa tu jangan give up. Maksudnya kalau give up tu mungkin boleh jadi lagi teruk. Bila kita give up, kita terus nak buat dosa, tak apalah, Allah dah tak ampun dah, aku dah buat dosa, kan, aku dah buat dosa besar ni, Allah tak ampun dah. Jadi ayat ni menjadikan motivasi kepada kita, bila kita buat perbuatan yang keji atau perbuatan dosa besar, maka kita terus ingat kepada Allah lalu kita mohon ampun. Jangan kita ingat kepada Allah, kita tak mohon ampun. Ingat Allah dan mohon ampun atas dosa-dosa tersebut. Macam mana cara? Istighfar. Kalau dosa besar kita kena buat bertaubat, solat taubat, dan berazam tidak melakukan. Tapi kalau anda kata terlakukan juga, macam biasa, bertaubat lagi sehinggalah mati. Macam tu. Okey. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Okey, kat sini kita nampak ada tanda mat ataupun ombak selepasnya bukan huruf bersabdu, sama juga. Okey, selepasnya bukan huruf bersabdu boleh baca 4 ataupun 5 harakat. Okey, kemudian mim yang bersabdu dan juga nun bersabdu pastikan dengung 2 harakat juga. Okey, di situ ada hukumnya wajibul gunnah. Okey, di sini nampak, okey, nampak tanwin 99. Tanwin 99 ni, tanwin baris depan ni 99, dia adik-beradik dengan tanwin yang tidak selari. Jadi bila dia adik-beradik dengan tanwin yang tidak selari atas bawah tu, maka kita guna formula yang samalah, kan. Selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengan dengung. Okey, kita tengok. Selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengung. Cuma dekat sini caranya kita idgham ma'al gunnah ataupun wajibul gunnah. Dengung dengan 2 harakat. Okey, nun mati selepasnya ra. Nun kosong lah, nun kosong, bukan nun yang ada tanda mati. Nun kosong selepasnya lam ataupun ra, maka baca dengan idgham bila gunnah, masuk dalam ra tanpa gunnah. Kalau tadi
selain lam ataupun ra maka kita baca dengung. Dekat sini ra ataupun lam maka tak boleh dengung. Bila tak boleh dengung, caranya masuk dalam huruf yang bersabdu. Okey, mir rabbihim, mim mati bertemu dengan waw, sama juga bacaan izhar. Mim ni dibaca jelas, iaitu izhar syafawi. Kenapa syafawi? Sebab dia di sini hukum mim mati. Nun yang bersabdu sama dengan mim bersabdu, wajibul gunnah, cukupkan dengan 2 harakat. Kemudian tanwin baris depan 99 sama adik-beradik dengan tanwin yang tidak selari, selepasnya bukan lam ataupun ra maka kita baca dengan dengung. Okey, di sini ikhfa hakiki. Tajri, jim salah satu daripada 5 huruf qalqalah, maka kita lantunkan sedikit. Di sini qalqalah sughra, lantunan sedikit saja, tak perlu kuat. Tajri. Dia smooth saja. Nun kosong selepasnya bukan lam ataupun ra maka kita baca dengan dengung, iaitu ikhfa hakiki. Okey, tahtiha, ha pastikan pedas. Macam mana cara nak pedas? Senyumkan mulut supaya angin pedas tu lebih mudah untuk dengar. Kemudian lam ada tanda mati, pastikan kita sebut tahtihal anhar. Okey. Anhar, nun ada tanda mati sama macam mim yang ada tanda mati, iaitu bacaan izhar. Cuma di sini hukum nun mati, jadi izhar halki. Kalau tadi izhar syafawi sebab di bawah hukum mim mati. Okey, alif kecil ni sama macam alif yang besar lah. Kena cukupkan 2 harakat, itu mad asli. Wa ni'ma ajrul amilin, jim salah satu daripada qalqalah juga. Kita dah jumpa kat sini tadi, cuma qalqalah sini detakan yang sedikit saja. Sebab apa? Sebab qalqalah surah lam ada tanda mati, bunyikan dalam bacaan. Jadi kita tengok pada terjemahan. Balasan bagi mereka ialah keampunan daripada Tuhan mereka dan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Jadi kita insya-Allah kita usahalah untuk jadi ahli syurga. Macam mana? Dengan beramal. Ataupun kalau kita buat dosa besar tadi kan, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru. Kita ingat kepada Allah, kemudian kita mohon ampun. InsyaAllah. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Okey. Qad khalat, da salah satu huruf qalqalah, maka kita baca dengan lantunan. Okey, lantunan. Kemudian min qablikum, nun kosong, bukan nun ada tanda mati, nun kosong selepasnya bukan lam ataupun ra maka kita baca dengan dengung 2 harakat. Dekat sini ikhfa hakiki juga. Ba pun huruf qalqalah sama macam da, sama macam jim tadi. Qalqalah dah ada 3, kita dah ada 3 huruf qalqalah dekat sini. Total qalqalah ada 5. Okey, jadi bacanya lantun juga. Qablikum. Cuma lantunan tu sedikit saja sebab di sini qalqalah sughra juga. Okey, mim mati selepasnya huruf sin. Di sini izhar. Nampak je mim ada tanda mati, maka baca izhar. Di sini izhar syafawi. Okey, kita jumpa lagi contoh tanwin baris depan 99. Dia sama macam adik-beradiknya, adalah tanwin yang tidak selari. Selepasnya bukan lam ataupun ra maka kita baca dengung 2 harakat. Okey, bukan lam ataupun ra maka dengung 2 harakat. Di sini ikhfa hakiki juga. Okey, baik. Kemudian nun kosong lagi, selepasnya bukan lam ataupun ra maka kita baca dengan dengung 2 harakat. Cuma kat sini jangan baca fa'anzuru. Sebab apa? Sebab kita sambung, kita wasal fa ni dengan unzuru. Jadi bila kita wasal, ataupun kalau tuan-tuan dan puan guna Quran yang memang ada color macam ni, mana-mana color yang kelabu tu abaikan saja dalam bacaan sekiranya kita baca dengan wasal, iaitu sambung. Okey. Okey, insya-Allah ni tak ada masalah. Lam ada tanda mati, maka kita jelaskan bunyi lam tersebut dalam bacaan. Okey, kalau ada tak faham ataupun nak tanya dan sebagainya, boleh je dekat ruang komen di bawah, insya-Allah. Okey. 137, sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Kerana itu berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi dan perhatikanlah bagaimana pengakhiran orang yang mendustakannya. Ini rasulnya. Okey, apa maksud sunnah Allah di sini? Yang dimaksudkan dengan sunnah Allah ialah hukuman-hukuman Allah yang berupa malapetaka, bencana yang ditimpakan kepada orang-orang yang mendustakan Rasul.
Okey, baik. Hada. Okey, kita teruskan lagi. Hada bayanul linnasi wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Okey, kita tengok pada tajwid sekejap. Okey, tanwin 99 ataupun tanwin baris depan ni 99. Okey, sama adik-beradik dengan tanwin yang tidak selari. Okey, selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengung. Tetapi dekat sini ada dengung. Ada lam ataupun ra. Dekat sini ada huruf lam, maka kita tak boleh baca dengung. Jadi bila tak boleh baca dengung, kita terus masuk dalam huruf yang bersabdu. Huruf bersabdu kat sini huruf lam. Jadi bayanul linnas. Okey, N-U-L bacaan dia. N-U-L. Kalau kita nak rumikan dia. Okey, nul. Linnas. Nun yang bersabdu kita baca dengan dengung 2 harakat wajibul gunnah. Cuma saya nak ingatkan, saya tulis rumi ni untuk mudahkan. Cuma sekarang ada yang Quran rumi, maksudnya dia tulis tu rumi. Hadza, contoh hadza dibaca, dia tulis H-A-Z-A. Hadza bayanul linnas. Bayan, B-A-Y-A-N. Sebenarnya Quran tu kalau tanya saya tak sesuai lah untuk belajar betul-betul. Kalau untuk permulaan tu boleh lah, tapi lebih baik kita terus belajar yang Arab ni. Cuma kena pelan-pelan lah belajar, kena huruf dan sebagainya. Sebab kenapa? Sebab Quran rumi tu sebenarnya tak tepat dari segi makhraj. Makhraj ni apa? Cara tempat keluar huruf. Tempat keluar huruf hijaiyah tu. Alif ba ta sa jim tu sampai ya tu kan. Tak tepat lah kalau kita nak terjemah dia dalam tulisan rumi. Okey. Wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Okey, da ada tanwin yang tidak selari. Okey, maka kita baca dengan dengung. Tanwin tak selari selepasnya bukan huruf lam ataupun ra. Kenapa kita tak tengok sini? Dekat sini ni huruf mad. Kenapa? Macam mana kita tahu dia huruf mad? Sebab tidak ada sebarang baris. Atas pun tak ada, bawah pun tak ada, depan pun tak ada. Okey? Apa tu huruf mad? Huruf mad ni huruf yang menyebabkan kita kena baca panjang huruf sebelum dia. Wa huda. Okey? Cuma kalau kita sambung tak baca panjang lah, terus baca dengan dengung. Dengung dekat sini idgham ma'al gunnah. Wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Okey, tanwin baris depan 99 tak selari, sama macam adik-beradik dia tak selari. Selepasnya huruf lam ataupun ra, maka tak boleh dengung lah. Okey, masuk dalam huruf yang bersabdu tersebut. Izatul lil muttaqin. Okey, kemudian dekat sini huruf dha, pastikan makhraj huruf dha betul. Itu di mana tempat keluar dia. Huruf dha ni hujung lidah, tuan-tuan dan puan-puan cuba buat. Hujung lidah kena pada gigi atas bahagian depan. Wa mau'izah, dha. Boleh sebut lah, boleh cuba sebut. Hujung lidah kena pada gigi bahagian depan atas. Sama makhraj dengan huruf za dan juga tha. Okey, cuma kenapa dia tebal? Sebab pangkal lidah terangkat. Sebab dia ada sifat apa? Sifat isti'la. Okey. 138. Inilah Al-Quran, sesuatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Okey. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Okey, wala tahinu. Ha di sini dengan ha ni berbeza. Ha ni biasa, ha ni pastikan pedas. Pedasnya ada bunyi pedas lah. Pedasnya ada bunyi pedas macam pelik. Tapi bunyi ha ni kena pedas. Wala tahzanu. Macam mana cara dia? Senyumkan mulut. Wa antumul a'lau, nun mati bertemu dengan huruf selain lam ataupun ra, maka baca dengung. Di sini ikhfa hakiki. Lam ada tanda mati, maka dekat sini baca jelas huruf lam tersebut. Di sini alif lam qamariyah. Nun mati, nun kosong, selepasnya bukan lam ataupun ra. Nun kosong, selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengan dengung 2 harakat, ikhfa hakiki di sini. Kemudian mim mati ataupun mim bertemu dengan mim, baca dengung juga.
Okey, di sini wajibul gunnah ataupun kita boleh panggil dia idgham syafawi ataupun idgham mislain saghir pun boleh. Okey. 139 dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati kerana kamu paling tinggi darjatnya jika kamu orang yang beriman. Dan kita orang beriman ni janganlah rasa kan, jika kamu orang beriman. Kalau kita orang beriman, jangan kita rasa lemah, jangan kita bersedih melampau-lampau sangat, sebab kerana kamu paling tinggi darjatnya, maksudnya kita yang paling tinggi darjat di akhirat nanti. Walaupun dekat dunia ni mungkin orang kafir dan sebagainya nampak lebih mulia, pada zahirnya lah nampak lebih mulia, harta kekayaan kan, kaya dan sebagainya. Tapi ingat, dekat akhirat darjat orang mukmin adalah yang paling tinggi. So jangan lemah dan jangan bersedih hati. Sebab apa? Sebab fokus kita bukan di dunia, fokus kita di akhirat. Tapi jangan tinggalkan dunia. Sebab apa? Sebab dekat dunia lah kita nak menanam kan, menanam amal-amal. Jadi dunia dengan akhirat dia bukan seimbang. Akhirat kena lebih. Dunia, akhirat bukan seimbang, tapi akhirat lebih. Dunia kita ambil, tak tinggal. Akhirat kita ambil dan lebih daripada dunia. Okay. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Okey, baik. Kita tengok nun kosong selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengung 2 harakat idgham ma'al gunnah. Mim ada tanda mati, maka baca jelas izhar syafawi. Ha ada tanda tanwin baris depan sama dengan tanwin yang tidak selari, selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengung 2 harakat. Da, okey, da sukun, da salah satu huruf qalqalah, maka kita kena baca dengan lantunan dengung. Okay, faqad massal qaum. Kemudian ha tanwin baris depan, okay, adik-beradik dengan tanwin yang tidak selari, selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengung. Okay, dengung dekat sini idgham ma'al idgham wajibul gunnah ataupun idgham ma'al gunnah, masuk dalam huruf mim dan gunnah, iaitu dengung 2 harakat. Okey, mithluh, kalau perkataan tersebut berakhir dengan huruf ha macam ni. Okey, berakhir dengan huruf ha, kemudian kita nak berhenti pada huruf ha tersebut, perkataan tersebut, maka kita tak perlu panjangkan. Ini special untuk ha sajalah. Kalau selain pada huruf ha ada tanda kecil, ada tanda huruf mad, maka kita kena baca panjang. Tapi kalau berakhir dengan huruf ha, kita terus matikan huruf ha ni, tak perlu baca panjang. Mithluhu, okey, kita baca mithluh sahaja. Itu kaedah dia lah. Watilkal ayyam, lam ada tanda mati, maka kita baca jelas. Dekat sini alif lam qamariyah, bainan nas lam kosong. Kalau tadi lam ada tanda mati, ni lam kosong, abaikan dalam bacaan. Dekat sini alif lam syamsiyah, nun ada tanda sabdu, maka kita baca dengan wajibul gunnah, dengung, wajib dengung. Okey, amanu wa yattakhidha minkum, nun kosong selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengung. Dengung dekat sini dengan kaedah ikhfa hakiki. Syuhada dekat sini mak wajib muttasil. Okey, kalau kita sambung maka boleh baca 4 ataupun 5 harakat. Kalau kita berhenti syuhada boleh baca sehingga 6 harakat. Jadi 4, 5 ataupun 6 harakat. Sebab apa? Sebab dia mak wajib muttasil. Cuma sahabat-sahabat yang baru belajar, just tengok pada tanda ada ombak ni selepasnya bukan sabdu, pilih je 4 ataupun 5 harakat. Okey. Jadi formula tu ingat supaya lebih senang. Tak perlu ingat nama lah. Wallahu la yuhibbul zalimin, lam kosong, abaikan dalam bacaan, terus masuk dalam huruf bersabdu zalimin. Ma'arid li sukun boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakat. Okey, kita tengok pada terjemahan. In yamsaskum qarhun, jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang sama. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu, kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pengajaran
dan agar Allah membezakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, dan agar sebahagian daripada kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Kalau sebelum ni kita ada baca ayat berkaitan dengan perang Badar kan. Perang Badar umat Islam menang, perang Uhud kalah kan. Jadi ada hikmah lah, kalah menang tu Allah pergilirkan dia, ada hikmah supaya kalau time kalah tu salah satunya gugur sebagai syuhada. Jadi mati syahid lah kan, kita bahasa kita mati syahid. Bila mati syahid ni terus boleh masuk ke dalam syurga, insya-Allah. Jadi ada hikmah Allah buat setengah perang tu menang, setengah perang tu umat tentera muslim, tentera mukmin kalah. Okey. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan, selesai pada muka surat yang pertama hari ini, muka surat 67. Jadi kita teruskan lagi insya-Allah, kita sempat lagi satu muka surat 68. Tuan-tuan dan puan yang baru masuk sesi live ni boleh buka muka surat 68, bersedia untuk kita teruskan lagi insya-Allah. Satu muka surat lagi kita baca, kemudian tengok pada tajwid dan terjemahan ayat tersebut supaya kita boleh fahamlah sedikit sebanyak dan kita dapat amalkan insya-Allah. Okey, baik. Jangan lupa untuk teruskan share sesi live ni pada sahabat-sahabat kita yang lain. Semoga mereka pun dapat sama-sama manfaat, kita pun dapat pahala kan. Dan juga like tap screen supaya beri motivasi kepada saya untuk teruskan insya-Allah. Okey, kita teruskan ayat yang seterusnya, 141 muka surat 68. Okey. Jadi untuk tajwid tu kita akan ulang-ulang je. Kalau tuan-tuan dan puan dah master, boleh dengar je lah. Kalau ada yang kurang master ataupun tak faham dan sebagainya, boleh terus tanya. Okay? Sebab poin kita tu supaya tuan-tuan dan puan dapat belajar something lah. 1-2 pun dah okey. Kemudian belajar lagi yang baru 1-2 pada sesi-sesi live yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. Okey, dekat sini ada huruf ha berbaris di bawah. Okey, pastikan pedas. Sebab ha baris bawah ni lebih mencabar sikitlah berbanding ha baris atas untuk kita bunyikan angin dia. Angin pedas tu. Macam mana caranya? Macam biasa juga, senyumkan mulut. Wal yumahhi. Masa sebut hi tu senyumkan mulut. Macam tu. Okey, di sini tak ada masalah insya-Allah. Okey, 141. Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman daripada dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. Okey, am hasibatum. Okey, pastikan ada qalqalah lah dekat ba ni, sebab ba salah satu daripada 5 huruf qalqalah. Okey, qalqalah sini qalqalah sughra sahaja, kecil. Maka lantunan yang kecil sajalah. Nama pun sughra, saghirun, kecil. Maka lantunan dia lantunan yang kecil saja. Hasibatum, tak perlu berat. Hasibtum, tu dah berat. Okey, nun kosong selepasnya bukan lam ataupun ra, maka baca dengan 2 harakat. Dekat sini ikhfa hakiki. Da salah satu daripada qalqalah sama macam ba, maka lantunkan sedikit. Lam ada tanda mati, maka kita sebut dalam bacaan kita. Di sini alif lam qamariyah. Nun ada tanda sabdu, dekat sini wajibul gunnah, wajib kita dengar lah. Sama dengan mim yang bersabdu. Nun dan mim bersabdu saja. Kalau huruf lain yang bersabdu, kita tak baca dengung. Dia special untuk nun dan juga mim saja. Okey, insyaAllah ni tak ada masalah. Okey, nun kosong selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengung 2 harakat. Di sini ikhfa hakiki. Mim ada tanda mati, baca dengan jelas, izhar. Dekat sini hukum mim mati izhar syafawi. Okey. Wa ya'lamas sabirin, lam kosong, tidak ada sebarang tanda, maka abaikan dalam bacaan. Di sini alif lam syamsiyah. Okay, alif lam syamsiyah. 142.
Adakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad? Di antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Okey, baik. Yang berjihad kat sini ada nota sikit. Saya bacakan. Jihad di sini bererti berperang untuk menegakkan Islam dan melindungi orang Islam. Okey, memerangi hawa nafsu pun sama juga, ataupun mendermakan harta benda untuk kebaikan Islam dan juga umat Islam, ataupun membanteras kejahatan dan menegakkan kebenaran. Jadi apakah kita, kalau kita nak relate dengan kehidupan kita hari ni lah, adakah kita mengira kita dapat masuk syurga? Selagi mana kita tak berjihad dengan kadar kemampuan kita lah. Paling basic sekali jihad untuk melawan hawa nafsu kita. Kan, nak bangun subuh, nak pergi surau, nak pergi masjid, kita lawan jihad. Itu jihad kita sebenarnya. Okay? Dan belum nyata bagi Allah untuk orang-orang yang sabar. Okay. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Okey, dah salah satu huruf qalqalah, maka sukun kita lantunkan dia wajib. Qalqalah sughra, nun kosong, selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengan ikhfa, dengung 2 harakat ikhfa. Tamannau, nun yang bersabdu, kita dengung 2 harakat, wajibul gunnah. Lam ada tanda mati, dekat sini kena jelaskan huruf lam dalam bacaan. Alif lam qamariyah. Nun kosong, selepasnya bukan lam ataupun ra, maka baca dengan dengung 2 harakat, ikhfa hakiki. Qabli ba, salah satu daripada huruf qalqalah. Di sini qalqalah sughra sebab berada di pertengah kalimah, maka lantunannya sedikit sahaja. Nun kosong selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengan dengung. Di sini dengung kaedahnya ikhfa hakiki. Faqad, okey, da pun sama qalqalah juga, maka kita lantunkan di sini qalqalah kubra. Sebab hujung kalimah faqad, okey, kuatkan sedikitlah berbanding dengan qalqalah sughra ni. Okey, nun kosong lagi selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengan dengung 2 harakat. Di sini ikhfa hakiki. Mim ada tanda mati, bukan mim kosong, maka izhar. Kita baca izhar, itu bacaan jelas. Di sini izhar syafawi. Okey. Nun kosong selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengan dengung 2 harakat. Di sini ikhfa hakiki. Senang saja. Okey, 143. Dan kamu benar-benar mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya, maka sekarang kamu sesungguhnya telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. Okay, ini cerita waktu perang Uhud tu lah. Okay. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Okay, tengok pada tajwid dulu. Wama Muhammadun, okay, mim yang bersabdu wajibul gunnah, maka wajib dengung lah 2 harakat. Da ada tanwin baris depan, cuma tanwin baris depan ni tanwin yang 69. Maka bila 69, dia sama kategori ataupun adik-beradik dengan tanwin yang selari atas bawah. Okay, ingat yang selari ya, bukan tidak selari. Maka bila selari, kita terus baca dengan izhar, baca dengan jelas. Di sini ada hukumnya izhar halqi. Sebab tanwin bertemu dengan huruf hamzah kan. Hamzah salah satu daripada huruf yang keluar pada halqum. Halqum tu apa? Dekat kita punya kerongkong tu. Kerongkong. Halqum tu lah. Okey.
Rasulu. Okey, kalau tadi tanwin 69, tanwin depan 69, ni tanwin depan 99. Jadi cara dia berbeza. Okey, kalau tadi jelas kat sini 99, kita kena baca dengung. Okey, sebab selepas dia bukan huruf lam ataupun ra. Dua harakat. Dekat sini ikhfa hakiki. Qad khalat da qalqalah sughra. Okey, nun selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengung, dua harakat, ikhfa hakiki, lam kosong, alif lam syamsiyah. Kita kena abaikan saja dalam bacaan huruf lam tersebutlah. Afa imma, pastikan mim yang bersabdu cukup dengan dua harakat. Cuma dekat sini saya nak tuan-tuan dan puan berikan perhatian, iaitu pada perkataan alif yang ada hamzah di bawahnya, nak baca panjang ke pendek, kita kena baca pendek. Macam mana caranya? Bila hamzah berada betul-betul di bawah ataupun di atas alif, maka baca pendek. Okey, kalau selepas alif, maka baru kita baca panjang dua harakat. Okey, satu lagi ya ni. Ya ni ada tanda mati, bukan ya kosong. Okey, ya ada tanda mati, bukan ya kosong, maka itu bukan huruf mat. Kalau huruf mat kita kena baca panjang. Afai. Kan? Kat sini kita tak boleh baca panjang lah. Okey. Sebab ada tanda mati macam tu. Kenal tanda-tanda tu, insya-Allah boleh baca. Tak perlu ingat nama lah. Nama tu saya saja sebut untuk sahabat-sahabat kita yang dah belajar untuk ulang kaji. Okey, nun kosong selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengan dengung. Dengung dengan cara ikhfa hakiki lah. Sebab nun bertemu dengan huruf qaf. Ba salah satu qalqalah, maka kita baca lantun. Kat sini qalqalah sughra saja sebab berada di pertengahan kalimah. Nun kosong selepasnya bukan lam ataupun ra. Okey, sama juga nun kosong lepasnya bukan lam ataupun ra, maka baca dengung. Dengung dekat yang pertama idgham, itu masuk dalam ya. Dengung kedua ikhfa, iaitu bacaan sama-sama. Yang qalib ba qalqalah cuma kubra sebab berada di hujung perkataan. Nun kosong selepasnya lam, bukan lam ataupun ra, maka baca dengung. Di sini idgham ma'al gunnah. Syai'a, dekat sini ada hukum mad iwad, nama dia mad iwad. Yang mana mad iwad ni terjadi bila mana kita waqaf sahaja. Syai'a baca dua harakat, dan terjadi untuk tanwin di atas sahaja. Kalau tanwin di bawah, tanwin di depan, bukan mad iwad lah. Kalau kita baca sambung syai'au, tak ada mad lah. Sebab huruf mad iwad tu terjadi bila mana kita waqaf ataupun berhenti saja. Itu saja. Sama macam ma'arid li sukun, terjadi bila mana kita waqaf, syakirin. Jadi bila kita nak berhenti pada ma'arid li sukun ataupun mad iwad, kita kena baca panjang. Cuma ma'arid li sukun kita boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakat. Macam tu. Senang je kalau kita belajar dengan formula ataupun tanda-tanda yang ulama sudah buat untuk kita, insya-Allah. Tak ada alasan lagi lah kalau kita tak boleh baca Quran dan sebagainya, sebab memang dah senang dah. Tinggal lagi kita rajin ke tak je nak belajar kan. Okey. Wa ma Muhammadun, dan Muhammad hanyalah seorang rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa orang rasul. Apabila jika dia wafat atau dibunuh, kamu berpaling ke belakang murtad. Barang siapa berpaling ke belakang, maka dia tidak akan sedikit pun merugikan Allah. Allah akan memberi ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur. Ini ceritanya. Allah ingatkanlah supaya umat dia, umat Nabi Muhammad, tak murtad, ataupun walaupun Nabi Muhammad SAW dah mati nanti, kan, dah wafat, adakah kamu akan berpaling, ini murtad? Tidaklah. Sebab apa? Sebab kita bukan masuk Islam tu bukan sebab Muhammad. Maksudnya bukan disebabkan Muhammad ada kita baru nak amalkan Islam, nak beramal soleh dan sebagainya. Sebab Muhammad bukan Tuhan. Kita beramal tersebut untuk kita sembah Allah, bukan sembah Muhammad. Jadi kena perhatikanlah dekat sini. Ini untuk orang untuk kita jugalah boleh ambil pengajaran, sebab Quran ni turun memanglah pada zaman dulu, tapi pengajaran dia sehingga akhir zaman kan. Jadi kisahnya dekat sini, sahabat-sahabat ingat Nabi dah mati. Kalau dah mati, adakah mereka akan berpaling ataupun umat-umat terdahulu akan berpaling? Tentulah tidak. Sebab apa? Sebab Muhammad bukan Tuhan. Yang Tuhan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah ingatkan dekat kita lah, supaya terus amal soleh, beribadat dan sebagainya. Macam sekarang lah. Sekarang Nabi Muhammad dah wafat kan, kita masih lagi ikut ajarannya. Sebab apa? Sebab kita sembah Allah, bukan sembah Muhammad. Sebab ada golongan-golongan yang menyembah Muhammad ataupun
anggap Nabi Muhammad ni sebagai Tuhan. Bila Tuhan dah mati, maka buat apa lagi dia nak beramal? Macam itulah. Nak mudah faham kan? Jadi sekarang ni Tuhan Allah sentiasa hidup, tidak akan mati, maka kita terus beramal untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya untuk diri kita jugalah, supaya masuk ke dalam syurga insya-Allah. 145. Okey. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. Illa biiznillah. Za pastikan tidak ada qalqalah. Okey, za ni tak boleh qalqalah. Kenapa saya sebut? Sebab kalau tuan-tuan dan puan yang dah lancar terutamanya dan lancar bacaan, maka sering terjadi dekat za ni lantunan. Sedangkan za kita tak boleh lantun sebab dia bukan huruf qalqalah. Okey, kitaban muajjalah, nun tanwin yang tidak selari selepas bukan lam ataupun ra, kita baca dengung. Dekat sini mim yang bersabdu, dengung juga. 2 harakat wajibul gunnah. Muajjala contoh kedua untuk mad iwad. Okey, tanwin baris atas kita berhenti, kena baca panjang. Muajjala. Tapi kebiasaan dekat sini tuan-tuan dan puan-puan tak salahlah baca. Sebab apa? Sebab ada alif dah kat situ. Cuma bagi perkataan sesetengah perkataan, contohnya nisaa. Okey, nisaa ataupun maa. Dekat hujung tu tak ada alif, maka boleh berlaku kesilapan. Jadi caranya, kalau huruf tersebut berakhir dengan tanwin baris atas, kan kita nak berhenti walaupun tidak ada alif, kita kena baca dengan 2 harakat sebab di situ ada hukumnya mad iwad. Okey. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati minha wasanajzi syakirin. Okey, wa man yurid macam biasa, nun kosong selepasnya bukan lam ataupun ra, maka baca dengung. Dekat sini idgham ma'al gunnah dan salah satu qalqalah lantunkan ad-dunya, lam kosong, alif lam syamsiah. Cuma perkataan ad-dunya ni sahabat-sahabat yang belajar tajwid, okey, kalau belajar tajwid nun mati bertemu dengan ya, idgham ma'al gunnah, betul tak? Okey, idgham ma'al gunnah. Tapi kenapa dekat sini kita tak panggil idgham ma'al gunnah? Nun dengan ya ni. Ada sahabat-sahabat yang tahu, boleh kongsikan apa nama hukum tajwid dekat ad-dunya. Kalau kita belajar hukum nun mati ataupun tanwin, sekiranya bertemu dengan huruf ya, dia akan jadi idgham ma'al gunnah. Kan, idgham ma'al gunnah. Tapi berbeza kalau tapi sebenarnya nun dan ya tersebut ataupun huruf idgham ma'al gunnah bertemu dalam 2 perkataan. Tapi kalau bertemu dalam satu perkataan, dia jadi hukum yang lain. Apa nama hukum dia? Betul, Siti Hawa dah jawabkan. Okey, izhar mutlak. Izhar mutlak. Dekat sini namanya izhar mutlak. Sebab apa? Sebab nun bertemu dengan ya dalam satu kalimah. Kalau nun dan ya ataupun waw ataupun mim ataupun nun, huruf idgham ma'al gunnah tersebut bertemu dalam 2 kalimah yang berbeza, barulah dia jadi idgham ma'al gunnah. Senang saja kita nak beza, tengok pada nun. Kalau hukum idgham ma'al gunnah, nun kosong. Kalau izhar, mesti nun kena ada tanda mati. Okey, kalau idgham ma'al gunnah, nun kosong. Macam tadi kita jumpa, nun kosong. Ni idgham ma'al gunnah ni, nun dengan ya dalam 2 perkataan. Tapi sebab nun kosong, dah jadi tanda dah untuk kita ingat. Tapi kat sini nun yang ada tanda mati. Mana-mana nun ataupun mim yang ada tanda mati, caranya kita baca izhar. Izhar tu apa? Izhar tu jelas. Macam Puan Siti Hawa sebut tadilah dengan Abedin, kita sebut izhar mutlak. Ada dalam 4 perkataan saja izhar mutlak. Maksudnya bukan bilangan tu 4, ada 4 jenis. Ad-dunya ni banyak tempat kan. Ad-dunya. Kemudian apa lagi? Izhar mutlak, sinwan, tinwan, bunyan. Itu semua nun yang bertemu dengan huruf ya ataupun waw dalam satu kalimah. Cuma tanda dia memang ada tanda matilah, jangan risau. Okey. Di sini pun sama, idgham ma'al gunnah. Nun kosong bertemu dengan huruf ya dalam 2 kalimah. Tadi dalam satu kalimah. Ini nun kosong Okey, insya-Allah yang ni tak ada masalah, senang saja. Jim qalqalah, jadi pastikan ada sedikit lantunan lah.
145. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan masanya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, nescaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi persoalan mati ni izin Allah. Ada orang yang nak cuba bunuh diri beratus kali pun tetap tak mati. Sebab apa? Sebab Allah tak izin. Sebab Allah dah tetapkan waktu dan masanya kita mati. Jadi poinnya apa? Supaya kita gunakan masa yang kita ada ni untuk beramal dan juga bertakwa kepada Allah SWT. Okay? Jadi untuk kita dengar kejar pahala di akhirat lah. Okay, 146. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. Okay, وَكَأَيِّم مِّن نَبِيٍّ. Okay, pastikan nun bersabdu, mim bersabdu dengan dua harakat, wajibul gunnah. Tanwin tidak selari selepasnya bukan lam ataupun ra, maka kita baca dengan dua harakat. Di sini ikhfa hakiki. Ma'ahu ada tanda waw, mat kecil ni baca dua harakat. Dekat sini mat silah qasirah. Okey, tanwin baris depan selepasnya bukan lam ra. Okey, 99 selepasnya bukan lam ataupun ra, maka baca dengan dua harakat, ikhfa hakiki juga. Okey, 5 asabahum ada tanda mat ataupun ombak selepasnya bukan huruf bersabdu, maka 4 ataupun 5 harakat. Okey, di sini tidak ada masalah insya-Allah. Wa mastakanu, kalau sambung tak perlu baca hamzah wasal. Okey, tak perlu baca hamzah wasal di sini. 136. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi oleh sejumlah besar daripada pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah kerana bencana yang menimpa di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Okey, sikit lagi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan. 2 ayat lagi. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, tengok pada perkataan ini ada mat ataupun ombak selepasnya bukan huruf bersabdu, maka boleh baca 4 ataupun 5 harakat. Nun kosong selepasnya bukan lam ataupun ra, maka baca dengan 2 harakat, ikhfa hakiki. Rabbana ighfir lana, abaikan hamzah wasal ni, terus masuk dalam huruf ghain, iaitu Rabbana ighfir lana. Ni tak ada masalah lah. Biasanya tuan-tuan dan puan pun baca kan, baca doa tu Rabbana ighfir lana dzunubana, semua ni. Fi anfusihim, tanda mat ataupun ombak selepasnya bukan huruf bersabdu, baca 4 ataupun 5 harakat. Okey, qaf salah satu daripada qalqalah. Di sini qalqalah surah, lantunannya sedikit saja. Aqdamana, nun kosong selepasnya bukan lam ataupun ra, maka baca dengung. Di sini ikhfa hakiki. Lam ada tanda mati, lam ada tanda mati. Di sini alif lam qamariyah, maka jelaskan bacaan lam tersebut dalam bacaan kita insya-Allah. Okey, tengok terjemahan. Dan tiada ucapan yang mereka ucapkan selain berdoa. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tidakkan tindakan kami yang melampau dalam urusan kami. Dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Maksud dekat sini, urusan kami melampau batas hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Jadi dalam perang tu, doa seperti inilah. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa. Oleh itu kita pun boleh ambil pengajaran daripada ayat ni. Setiap kali kita nak mohon ampun, nak mohon doa pada Allah kan, kita ada hajat dan sebagainya, kita minta ampun dulu. Okay, kita minta ampun kepada Allah dulu atas dosa-dosa kita, baru kita minta hajat kita tu. Macam tu.
InsyaAllah dengan cara tersebut baru mudah untuk doa kita dimakbulkan oleh Allah, insyaAllah. Okay. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Okay, dekat sini insyaAllah tak ada masalah. Fa'atahumullah thawabad dunya, lam kosong, ad-dunya, sama macam tadi kan kita jumpa di sini izhar mutlak. Okay, dia bukan 4 je ada, tapi 4 jenis lah. Ad-dunya ni ada banyak dalam Quran, cuma ada 4 perkataan yang dikira izhar mutlak. Okay, thawab al-akhirah, kalau berhenti pada akhirah, ta ni bunyi macam ha, jangan bunyi ta, sebab dia ta yang bulat, bukan ta yang terbuka. Kalau ta bulat sambung baru bunyi ta, kalau mati ataupun wakaf baru kita bunyi ha, akhirah. Kemudian hati-hati pada kha yang baris bawah ni. Sebab apa? Kalau tak hati-hati, ada yang baca, ada yang tersilap seperti bunyi ha, akhirah, akhirah. Kena jelaskan akhirah. Dekat mana tempat keluar huruf kha? Iaitu pada halqum juga, cuma bahagian yang paling atas, iaitu paling keluar sekali lah. Wallahu yuhibbul muhsinin, pastikan ha ada angin. Macam mana? Senyumkan mulut. Okay, senyumkan mulut. Di sini pun sama. Ni antara ha-ha yang susah lah untuk kita bunyikan angin, sebab sebelumnya huruf berbaris di hadapan. Okey. Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat, dan Allah mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Yang ini pahala di dunia berupa kemenangan, memperoleh harta rampasan dan juga pujian-pujian dan lain-lain. Okey, Allah bagi mereka pahala dunia dan pahala akhirat. Okey, alhamdulillahirabbil-alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dah selesai pada muka surat atau pembacaan hari ini. Alhamdulillah pada muka surat 68. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, esok kita akan sambung lagi lah muka surat yang seterusnya 69. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh terus join sesi live kita. Kalau tak ada apa-apa urusan dan sebagainya, kita akan sentiasa on live lah Isnin sehingga hari Jumaat. Untuk tuan-tuan dan puan-puan yang pertama kali join sesi pada pagi ini, Isnin hingga Jumaat. Kalau tak ada apa-apa urusan, 9 hingga 10 pagi lah insya-Allah. Okey, jadi tujuan kita supaya kita istiqamah. Tuan-tuan dan puan-puan mungkin mewakili keluarga-keluarga tuan-tuan dan puan-puan kan, untuk baca Quran, kemudian belajar Quran dan sebarkan ataupun ajak ahli keluarga kita. Sebenarnya yang paling dekat ahli keluarga kita masing-masing, ajar mereka supaya pandai baca Quran, kemudian faham Al-Quran, kemudian kita boleh amal. Okey, kalau pandai baca sahaja, kemudian tak faham langsung, itu pun tak jadi. Sebab apa? Sebab Quran ni diturunkan supaya kita tadabbur supaya kita faham. Kemudian bila kita faham, barulah kita boleh beramal. Okey, jangan tersekat ataupun terhenti pada bacaan saja. Jadi disebabkan itulah kita baca, kemudian kita baca terjemahan sikit-sikit, dan hukum tajwid pun secara ringkas saja. Kita cover lah mana sikit-sikit insya-Allah. Okay, itu saja. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang join sesi pada pagi ini. InsyaAllah kita jumpa esok lah kalau tak ada urusan apa-apa. Kita sambung surat 69. 69 insyaAllah. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan ada nak tengok sesi-sesi yang sebelum ni, boleh tengok dekat YT. Boleh tekan link lah dekat bio tu, pilih saja dekat situ. Saya ada upload lah sesi-sesi yang sebelum ni. Cuma sesi awal muka surat 1 sehingga 20 lebih saya ingat tak sempat nak upload, dah hilang. Sebab kalau dekat TikTok ni dia ada masa dia, dalam 30 hari macam tu. Kalau kita tak download dan sebagainya, hilang. Jadi daripada muka surat 20 lebih tak silap saya, ataupun 30 lebih ada. Okay, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dekat situ, belajarlah insya-Allah. Sebab ada certain live tu kita ada kupas lebih mendalam sikit berkaitan hukum tajwid. Okay, itu saja. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya ucapkan terima kasih. InsyaAllah kita jumpa esok hari. Kita tangguh dulu dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.